Yang Berurusan, Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi tajuk pada saya mencari keredaan Allah dan syafaat Nabi, sama ada kita mampu ataupun tidak. Bila sebut tentang redha Allah dalam maksurat, kita selalu baca doa ini. Orang selalu bacalah doa dalam maksurat. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita minta supaya Allah redha kita ni, kan, kita redha, Allah redha kita ni, kerana Allah itu adalah Tuhan kita dan kita ni sebagai hamba, dan Islam itu adalah ikutan kita, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, Nabi pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pentingnya kita kena cari keredaan Allah. Bagaimana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad bin Hanbal ada menyebut, dalam kita nak cari redha Allah ini, disebut di dalam kitab Imtithalul Awamirillah Wajtinabun Nawahi. Apa maksud dia kita nak cari redha Allah? Imtithalul Awamirillah, kita ikut apa yang Allah suruh. Wajtinabun Nawahi, kita jauh apa yang Allah larang. Apa yang Allah suruh kita ikutlah, kan? Bagaimana kita nak ikut apa yang Allah suruh? Itu yang kita nak bagi tahu tu. Allah suruh kita melakukan benda yang diperintahkan. Di antaranya apa? Allah suruh kita sembahyang, buat ibadat. Sebab tu disebut dalam Quran, kan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah ni segala sesuatu. Allah tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah itu ialah pemilik, penguasa, baginya segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, yang mana Allah jadikan mati. Sebelum kita hidup kita mati. Kemudian wal hayata, kemudian hidup. Allah jadi kita hidup ni untuk apa? Allah sebut dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia ni untuk mengabdi diri kepada Allah, untuk buat ibadat. Kita hidup di dunia ni untuk beribadat kepada Allah. Ibadat tu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji kita. Ada orang dia rajin sembahyang, ada orang tak pernah sembahyang pun ada. Yang datang masjid ni, alhamdulillah, saya yakin orang yang rajinlah menunaikan perintah Allah, orang yang ikut perintah Allah. Untuk uji kita, ada orang yang rumah Allah pun tak pernah sampai. Sebab tu Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan tariq, jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudah jalan untuk masuk syurga. Sebab tu ada orang tak pernah belajar, tak pernah datang rumah Allah, kan? Sebab apa? Liyabluwakum, Allah nak uji kita. Nak uji apa? Ahsanu amala, siapakah yang ahsan. Siapa mengaji bahasa Arab dia tahulah, kalau hasanah, hasan maksud dia baik. Kalau ahsan isim tafdhil, maksud dia lebih baik. Sebab tu Allah nak uji kita ni dalam kita nak buat ibadat, supaya Allah terima ibadat kita. Kita kena buat yang ahsanu, yang lebih baik. Yang lebih baik, tuan-tuan. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalau khairi itu baik juga. Kalau lebih baik, akhyar. Kalau saghir itu kecil, kalau sangat kecil, asghar. Kalau kabir itu besar, tapi lebih besar. Sebab tu Allah dia tak sebut Allahu kabir, dia sebut apa? Allahu akbar. Allah maha besar, tak ada yang lebih besar lagi dah. Maka disebut ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksud dia kita nak dapat redha Allah ni, kita buat amalan, amalan kita tu mesti ahsan, lebih baik, in a good quality. Yang paling elok, paling elok lah kita kena buat. Jadi kalau kita sembahyang kita mesti yang good quality, yang paling elok. Allah sebut dalam Quran, kan, qad aflahal mu'minun, beruntung yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tengok, beruntung orang yang beriman ni, orang yang sembahyang yang khusyuk. Maksud dia sembahyang kita ni Allah nak terima, nak jadi penerimaan Allah redha kita.
Sembahyang yang khusyuk. Sebab tu kita tengok kan, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim, digunakan fi. Maksud dia fi salatihim tu dalam sembahyang kita kena khusyuk. Allah sebut dalam ayat yang lain, hafizu 'alas salawat, jagalah sembahyang. Was salatil wusta, iaitu sembahyang wusta. Tahu tak sembahyang apa? Sembahyang asar, setengah ulama kata. Setengah kata sembahyang zuhur dan asar. Kerana apa? Kerana sembahyang asar ni tuan-tuan, banyak orang sibuk bekerja. Kadang-kadang terlupa apa dah. Kadang-kadang lalai. Kanan waqumu lillah, dan sembahyang tu didirikan mesti kerana Allah. Nampak disebut lagi. Maksud dari kita sembahyang ni, kalau semata-mata sembahyang, Tuhan tak terima lagi. Mesti ke dalam keadaan khusyuk. Kan? Lillah, kerana Allah. Qanitin, waqumu lillah qanitin. Qanitin maksud dia taat dan khusyuk. Tu Allah sebut kat kita. Tapi ada orang baca fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Kita tak payah sembahyang. Tapi kena ingat, fawailul lil musallin alladhina nahum an salatihim sahun. Nampak? Celaka orang yang sembahyang ni, tapi digunakan an. Tadi khusyuk dia gunakan fi. Fi itu maksudnya di dalam sembahyang ni kita kena jaga khusyuk. Tapi an salatihim ni ialah pada sembahyangnya dia lalai. Maksud dia apa? Sembahyang subuh dia bangun pukul 9 pagi. Yang tu orang tu disebut celaka. Sembahyang dia bagi lewat. Isya dia nak sembahyang, dia sembahyang Isya waktu subuh. Ni an salatihim sahun, celaka orang yang pada sembahyangnya dia lalai. Maksud dia lewatkan waktu, dia buat qada selalu. Dia lambatkan sembahyang. Ni orang yang celaka. Tapi ada satu lagi ayat disebut ala salawatihim yuhafizun. Nampak ayat ni? Dia gunakan ala. Tadi fi, an ni ala. Ala ni apa? Pada sembahyang ni dia jaga. Ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Orang yang pada sembahyang dia jaga. Masuk khusyuk dia jaga. Lepas khusyuk dia jaga apa? Dia jaga ni awal waktu. Dia jaga semua ni. Jasad dia, baju elok, bersih semua, suci. Dia jaga semua. Itu disebut ala. Bila dia jaga semua, ulaika humul warisun, dia akan mewarisi. Apa dia? Ulaika humul warisun syurga firdaus, dan mereka akan kekal dalamnya. Syaratnya mesti ada khusyuk, mesti jaga waktu, mesti bersih, mesti hati tu ikhlas kepada Allah. Tengok kualiti. Kita sembahyang macam mana? Khusyuk tak jaga sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis, orang yang nak solat sunat taubat, dia kata apa? Ahsanul wudu, kena perelok wudu. Sebab tu kalau nak khusyuk tuan-tuan, wudu kena bagi elok. Jaga wudu dulu. Kita wudu jaga. Ambil wudu sambil bersembang. Tengah duk ambil wudu, tanya member, "Oi, rokok tak?" Jam tu. Tu macam mana sembahyang kita? Tuan-tuan, ni jaga mesti kualiti tuan-tuan. Yang Allah nak redha kita ni. Sembahyang must be in a good quality. Kena cakap orang putih sikit. But sometimes you deliver your talk in English, that mean you are a clever person. Nampak dia bergelak. Orang hulu langat hebat. Cakap orang putih faham, cakap Melayu tak faham. Mesti good quality tuan-tuan. Nak khusyuk tu macam mana? Jaga wudu. Wudu kena jaga. Ambil bagi elok sempurna. Sebab tu orang yang nak bertaubat disuruh oleh Nabi sembahyang sunat taubat. Tengok hadis tu, dia kata ahsanul wudu, perelok wudu dulu. Ambil wudu bagi elok, baru sembahyang sunat taubat. Sebab tu kita nak khusyuk, wudu bagi sempurna. Saya pernah duduk di Madinah tuan-tuan, tengah duk ambil wudu. Ambil biasalah, ambil wudu. Habis wudu nak pergi sembahyang, ada seorang ulama, syekh, dia tweet, ya akhi, dia kata, ta'khul wudu maratan ukhra, pergi ambil wudu sekali lagi. Saya pun heran, kenapa saya ambil wudu kena ambil sekali lagi? Mungkin saya cepat sangat kot, jadi saya buat bagi lambat lah. Dia tengok, saya pun buat bagi lambat sikit kan. Biasalah orang tengok kan, saya pun buat lambat. Dah habis semua, nak pergi sembahyang, ya akhi maratan ukhra, sekali lagi. Dalam hati saya, aku tombok orang tua ni cuma kita ni bukan jenis sabak kan, jadi nak kena ni kan.
Saya orang utara kan, bahasa saya kontrol 5 minit kan, saya keluarlah mampuh lah macam-macam. Kami orang utara, mampuh tu biasa. Sebab orang utara lah di antara orang yang banyak ingat mati. Betul tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya kahwin orang utara. Bangun pagi pak mentua kata, letih nak mampuh. Tengok, pagi-pagi dah ingat mati dah. Lepas tu dia kata lapar nak mampuh, lapak nak mampuh. Tengok, nak makan pun ingat mati. Lepas tu dia makan, sedap nak mampuh. Tengok, makan pun ingat mati. Lepas sedap dia mengantuk nak mampuh, nampak? Lepas tu dia tidur, mampuh terus tuan-tuan. Orang utara ni banyak ingat mati kan. Allahu Akbar. Jadi saya pun geram, dia ni kenapa ni? Maratan ukhra. Ambil wuduk sekali lagi. Saya ambil kali ketiga. Saya ambil dalam keadaan perlahan-lahan. Ketika saya ambil wuduk tu, dia bisik kat telinga saya masa saya basuh tangan belah kanan. Ya akhi, tad'u ila Allah. Dia kata, doalah kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Tuan-tuan ada dah ambil wuduk doa? Tak ada. Tak boleh Arab Melayu. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya ambil wuduk menangis saya. Selama ni tak pernah doa. Bila basuh belah kiri, wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Takkan esok kita mati Tuhan nak bagi suratan amalan tangan kiri kan? Kita doa sehari 5 kali. Kalau 5 kali semayang. Bila basuh muka, dia bisik kat telinga, Allahumma bayyiz wajhi binurika yauma tabyaddu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tasyaddu a'daika. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Ya Allah, kau bagilah mukaku putih dengan cahayamu ya Allah, seperti mana putihnya akan wajah aulia-auliamu. Kita pernah doa tak? Dan jangan kau gelapkan mukaku ya Allah, seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu ya Allah. Saya basuh muka menangis sebab faham. Menangis saya. Kemudian saya basuh kepala. Dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh ya Allah. Basuh kepala, teriak menangis saya. Basuh kaki. Dia bisik kat telinga, Allahumma sabbid qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Tengok tu ambil wuduk lah. Habis ambil wuduk, dia bisik, saya pun duduk termenung. Baru saya doa. Lepas doa saya kali, tak ada dah lelaki ni. Saya pergi sembahyang, angkat-angkat takbir. Dia rasa lain tuan-tuan. Kerana apa? Wuduk. Sebab tu nak khusyuk, wuduk jaga. Kita wuduk tak jaga. Sebab apa? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ayat tadi qanitin, dia jaga ni khusyuk. Khusyuk yang kita jaga dalam sembahyang itulah yang akan dapat redha Allah ibadat kita tu. Disebut ahsanu, sebaik-baik amalan. Tuan-tuan, wuduk. Kita orang Melayu khusyuk tak jaga. Di antara khusyuk lagi apa? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mata'al Badrain, tak digalakkan kita niat 2 kali. Kita ni nak masuk qasad ta'arud ta'yin kan, saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam tu yang jadi Allah Akbar. Hamba gelak apa? Saya tengok di belakang tadi ramai takbir macam-macam ada. Ada yang Ultraman Allah Akbar. Ada yang jengkaut pada Allahu Akbar. Orang Melayu aja buat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi negara Arab, tak pernah jumpa. Orang Arab mana pernah takbir 2-3 kali? Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab lama, dia tak galakkan kita takbir 2 kali. Was-was. Takbir ini, kita niat tu, niat dia terlintas. Kalau tuan-tuan duk saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam, itu bukan niat. Itu ingat. Nampak tak? Saja aku semayang, itu ingat. Niat ni Allah, dia tu. Tuan-tuan datang semayang maghrib, takkan nak niat subuh? Maghrib kan? Allah, dia lah tu. Jangan buat 2 kali. Arab sekali ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi. Kalau pergi di Mekah, ada yang Allah. Ulu langat lah tu. Tahu sangat dah. Sama ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand,
Kawasan-kawasan ni lah yang Allah Akbar. Bang, kita mengaji hari ni. Buang yang tu. Buang. Sekali sudah. Allahu Akbar. Kan, nak letak sini pun boleh, situ pun boleh. Itu khilaf ulama. Yang penting angkat takbir. Allah sekali. Niat sekali. Allahu Akbar dia. Tapi kalau pergi dengar Arab, tengok orang Arab. Allahu Akbar. Tapi yang tak tahan ni handset dia bunyi. Dia boleh angkat telefon dah. Salah. Itu Arab. Takbir sekali tapi lingkup tuan-tuan. Saya pernah selalu pergi lah Mekah kan. Sebulan 2 kali sebelum Covid kan. Ada Arab tu dia bawa anak dia. Allahu Akbar. Tengok hebat dengan jubah dengan serban kan. Anak dia 3 orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba anak dia lari. Allah. Dia boleh panggil anak dia. Saya duduk sebelah. Mamat ni. Takbir sekali. Rupanya dia boleh panggil anak dia. Yang tak tahan tuan-tuan, kadang-kadang kita khusyuk tak jaga. Ustaz pun sama. Ada seorang ustaz dia balik Mesir, kawan saya. Dia beli kereta baru. Honda Accord, parking, lupa kunci. Allahu Akbar. Baca punya sedap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedapnya sound. Sedap ni. Kami belayang belakang tu duduk layan. Ar-Rahmanir Rahim. Sedap ni. Tiba-tiba tuan-tuan, dia pakai dulu ni Nokia tak ada? Nokia yang lipat tu. Letak kat sini. Nokia tu bunyi. Mic dekat sini. Cindailah mana. Dia nak buka lambat tu. Allah. Nah habis lagu tu belakang duk layan. Cindailah mana. Rosak tak khusyuk langsung tuan-tuan. Jam terus. Tuan-tuan, kata Datuk Dr. Harudin, kita ni manusia. Manusia daripada kalimah bahasa Arab nasia, an-nas. Kata wazan dia nasia. Nasia tu apa? Lupa. Sebab tu disebut an-nas. Nasia tu lupa. Tama-tama kita pula orang Melayu kan, makan nasi. Tiap-tiap hari nasi. Lupa. Bila lupa, kita sembahyang seperti mana berjalan di atas batas bendang. Tahu tak batas bendang? Orang yang pernah buat bendang tak lah. Ulu Langat ada tak bendang? Tak ada. Oh, orang kaya-kaya semua sini tuan-tuan. Batas bendang ni dia satu kaki je. Dia lembek. Bila jalan dia akan jatuh. Bila jatuh naik semula. Macam tu kita semayang. Kita manusia biasa yang lupa. Bila jatuh naik semula. Jangan Allahu Akbar. Sebab Fatihah ni kalau 40 tahun tak payah hafal. Tuan-tuan angkat automatik ingat. Dia akan keluar sendiri. Bila keluar tu yang lupa, tu yang Allahu Akbar. Pejam mata. Pejam mata makruh bang. Bila kita pejam mata, yang mana kita lupa akan ingat. Semayang 40 tahun, Fatihah automatik keluar. Bila automatik keluar, tu yang tengah duk semayang. Bawang tadi bini suruh beli. Kunci kat mana? Tak kunci. Tu yang cerita kawan saya tu kan, yang beli Honda Accord tu. Satu lagi dahsyat. Jadi imam, baca sedap. Tengah semayang tu, dia boleh masuk tangan dia dalam poket. Tot. Kunci kereta. Rupanya kereta tu baru beli, lupa kunci tuan-tuan. Allah jam tuan-tuan. Tu imam yang tambah makmum. Sebab tu pentingnya tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita jaga khusyuk, takbir jangan banyak kali. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Ni nak jaga ni, nak dapat kualiti ni. Ahsanu amala. Tengok tempat sujud. Jangan pejam mata, makruh. Ada orang pejam mata, makruh. Tengok tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok tempat sujud. Lagi apa tuan-tuan? Bila tengok tempat sujud, alhamdulillah kita akan rasa kepuasan bila sembahyang. Tapi jagalah, jangan tengok merata. Ada orang sembahyang tengok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Makruh. Pernah berlaku dekat kampung saya. Dia sembahyang ni, dia suka tengok merata. Kita pun heran. Dia belajar mazhab mana tu? Masa tu sembahyang Jumaat. Kami habis sembahyang Jumaat, doa. Dia tuan-tuan sembahyang ba'diyah Jumaat di belakang. Dia sembahyang seorang-seorang dia. Jadi dia sembahyang, dia tengok merata. Masa tengah doa tu dia tahiyat dah habis dah. Elok habis, dia tak habis lagi duk tahiyat. At-tahiyatul mubarak. Tapi duk tengok.
Kan? Bila duk tengok, orang pun lalulah depan dia. Orang ingat dia tak sembahyang. Sebab dia duk tengok merata. Jadi dia pun buat macam ni. Tak bagi orang lalu. Orang ingat hulur tangan, pakat salam. Terus nak habis 400 orang. Jam tuan-tuan. Sebab tu kita jangan tengok merata, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata, makruh. Nak jaga ni, khusyuk ni. Allahu Akbar, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Sebab tu pentingnya tuan-tuan, sembahyang mesti ahsanu, perelok. Wuduk sempurna, tengok tempat sujud, fahami Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi faham. Dan bila kita baca dalam keadaan sebutan elok. Ni ada orang tuan-tuan, bila dia mayang dia jadi lain. Betul tak? Tak kebel dah terkejut. Sembahyang bila sebut Fatihah, dia mula bismillah, bismillah. Ada orang begitu buat tak? Jangan bang. Ada pernah berlaku di Pendang, saya pergi ceramah. Dia pakai serban ni. Reda ada, jubah cantik, bersembang dengan saya, ustaz, lama tak datang. Saya kata memanglah lama tak datang, dah tak panggil. Panggil aku datang lah. Cakap elok dengan saya. Tiba-tiba imam dah sembahyang. Dia kata, ustaz jom kita masbuk. Maksud dia orang yang ada ilmu. Bila dia sebut masbuk, maksud dia tahulah nak masbuk, nak muafiq macam mana. Maksud dia, jom ustaz kita masbuk. Maksud dia orang yang mengaji. Saya pun kata jom. Bila masuk, kami pun masuk, dia sebelah saya. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Mamat ni kacau dah ni. Imam habis baca Fatihah, amin. Dia baca Fatihah. Bip 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 bip. Saya ada bismillah dengan aku. Bip 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 bip. Jam. Alhamdulillah doa Allah jam tuan-tuan. Kita ada dengan kita. Kalau ada mamat macam ni, saya tak mau tuan-tuan duduk sebelah saya. Ganggu khusyuk kita. Yang paling teruk tu wala dhalin, wala tototok. Wala tototok. Saya dah wala dhal dengan saya wala tototok. Wala tototok. Sebab tu kita ni jangan buat yang luar biasa. Jangan buat yang luar biasa. Kita buat yang biasa. Macam Fatihah lah. Ada yang jadi imam, dia buat luar biasa. Kita mazhab Fatihah yang kita baca, memang itulah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang imam dia nak buat luar biasa. Boleh tuan-tuan, tapi dia kena bagi tahu makmum. Saya nak baca Qalun, saya nak baca Was. Kena bagi tahu, jangan buat luar biasa. Tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia pendek kan? Boleh tak boleh? Boleh, itu khiraat. Tapi jangan buat di sini. Kerana apa? Luar biasa. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas Sirata. Boleh tak? Boleh, itu khiraat. Tapi dia kena bagi tahu. Ihdinas Sirata boleh, Ihdinas Sirata pun boleh, Ihdinas Sirata pun boleh. Dia baca Ihdinas Sirata alaihim, boleh tak? Boleh. Tapi jangan buat, kena bagi tahu dulu. Tiba-tiba dia baca alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Makmum amun. Pening tuan-tuan. Jangan buat yang luar biasa. Buat yang biasa kita buat. Kalau tidak pening tuan-tuan. Sebab tu kita ni kadang-kadang Quran ni hebat. Tapi kalau kita tak faham, pening. Macam kita lah duduk di sini kan, Ulu Langat kan. Kadang-kadang banyak kita. Ada daripada Kelantan, abang haji kita daripada Penang. Kita banyak lorat yang berbeza. Tapi kenapa kita boleh duduk sekali? Kerana kita Melayu dan Islam, kita menghormati antara kita walaupun ada perbezaan, betul tak? Itu hebat kita. Orang Kelantan, kalau nak ikut bahasa dah, kita tak faham. Saya kalau dengar, kena dengar betul-betul. Kalau dia cepat, saya tak faham. Tak faham tuan-tuan orang Kelantan. Tapi saya minat bahasa dia. Dulu ni sampai saya nak kahwin dengan orang Kelantan. Kan? Tapi tak dapat lah. Sebab dia orang nak geng dia juga. Klik dia. Tak dapat lah. Tapi saya minat lagu dia. Siapa yang zaman-zaman saya tahulah lagu ni. Tahu tak lagu apa? Anak buje tak jenis, mak pak kata jenis.
Lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumik, jatuh jelek dia jelek, pakai dong ngelak kukik. Pernah dengar lagu ni? Kita zaman kita kan? Zaman aja. Cukup minat tapi tak faham pun. Tapi kenapa perbezaan itu kita boleh duduk sekali? Kerana kita Melayu dan Islam menolak perbezaan. Kita boleh duduk sekali, tuan-tuan. Orang Kelantan, dia tak akan baca bahasa Fatihah dalam bahasa Kelantan. Tetap juga bahasa yang biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul tak? Terengganu, bahasa dia lain. Kalau pergi tuan-tuan Kuala Berang, tak faham. Tak faham Kuala Berang. Orang Terengganu makan ikan tambang tepi pinggang, semua G. Hang tak pernah dengar? Teruk dia hang. Dia terkejut. Kalau A, orang Terengganu dia tak sebut A. Kalau A, betul tak? Rusila, nak pergi mana Rusila? Nampak? Itu Terengganu. Kalau Johor bagus. Alhamdulillah, lemah lembut. Kita nak ke mana, lama tak jumpa. Saya pergi ceramah di Johor, 5 minit saya kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah.